Kita menyadari bahawa kita terlalu kerdil, kita terlalu banyak kerompongan, kita terlalu banyak kekurangan. Jadi sebab itulah kita memerlukan bulan yang mulia seperti mana bulan Ramadan, kerana bulan ini akan membantu kita. Yang pertama, dosa kita diampunkan oleh Allah. Yang kedua, ruang untuk kita dimasukkan ke dalam syurga terlalu mudah. Yang ketiga, ruang untuk kita dimasukkan ke dalam neraka terlalu payah, kerana pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala. Soalnya, siapa dia yang menghargai Ramadan ini? Jawabnya orang mati. Orang mati saja yang menghargai Ramadan. Orang hidup biasanya tak ramai menghargai kedatangan Ramadan. Ada tu kenapa orang mati yang menghargai Ramadan? Kerana orang mati dia tahu dah. Dia tahu dah apa yang dialami oleh dia di alam barzakh. Sama ada dia menderita ataupun dia gembira. Sama ada dia celaka ataupun dia apa? Lawan kepada celaka. Bahagia. Mana sama ada dia bahagia ataupun celaka dalam kubur, memang dia tahu. Dan orang yang berada di daratan ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana nasibnya menimpa ahli-ahli kubur. Ada kita tahu? Tak. Kenapa tuan-tuan sekalian? Tak ada seorang pun yang duduk dalam kubur balik cerita. Balik cerita kepada Pak Uda, alhamdulillah, selamat dah saya sekarang. Saya duduk di taman-taman syurga sekarang. Allah hidangan makanan datang, tidak pernah jemu-jemu. Dan datang lepas datang. Oh seronoknya. Tak ada seorang pun balik cerita begitu kepada Pak Uda. Dan tak ada juga balik cerita kepada Pak Uda seksanya saya, menderitanya saya, azabnya saya, kerana dulu saya tidak pedulikan Allah. Hari ini saya diseksa, juga tidak balik menceritakan itu semua. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab mereka berada di alam yang berlainan dengan alam kita. Kita berada di alam dunia, mereka berada di alam barzah, alam yang lain. Alam dunia dengan alam barzah memang tak sama. Jadi oleh itu Allah Ta'ala sengaja tidak mendedahkan perkara ini kepada kita, untuk memberi ruang dan peluang supaya kita menyadari perkara ini berdasarkan iman yang ada. Mana iman kita mesti digilap. Jangan kita menganggapkan bahawa perkara-perkara ini biasa. Ramadan ni tuan-tuan sekalian, ya Allah Rabbi, kalau kita tengok kaki meniaga dia berusaha untuk meniaga, bukan salah, tak salah. Tetapi tuan-tuan sekalian kena upgrade. Di samping kita berusaha untuk memberi makan kepada orang berpuasa, biar tergambar dalam fikiran kita perkhidmatan yang kita sediakan itu untuk memberi kemudahan kepada orang, dan kita mengharap perkhidmatan ini dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan pahala. Tapi adakah orang meniaga dia ingat itu? Semua sekali ingat nak untung. Ini hari ini kalau kita jual kuih ni 3 biji RM1, berapa sen agak-agak kita dapat untung? Oh tak boleh. Oh kalau begitu nak kena jual berapa? Kena jual 50 sen sebiji. Kalau 50 sen sebiji, barangkali kita dapat untung besar. Tuan-tuan sekalian, yang dia fikirnya untung. Orang yang faham-faham agama, untung dunia pun kita nak, tetapi yang amat diperlukan adalah untung akhirat. Sebab untung akhirat ini dia bersifat kekal abadi. Untung dunia bersifat sementara. Orang tu dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, dia berniaga dapat untung besar 100,000 sepanjang bulan Ramadan. Berakhir bulan Ramadan, yang cerita kepada member dia kata alhamdulillah, Ramadan baru ni kita menjalankan aktiviti perniagaan dapat untung 100,000 bersih. 100,000 bersih. Dia tanya kawan dia, mau niaga tak? Kawan dia tak. Aku tak meniaga sepanjang bulan Ramadan, aku tak meniaga. Sebab apa? Member dia kata, kenapa kamu tak meniaga bulan Ramadan? Aku meniaga dah 11 bulan yang lalu. Dalam bulan Ramadan aku off untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada agama.
Kerana aku bimbang, takut mati aku ada tersangkut menyebabkan aku diazab oleh Allah Ta'ala. Siapa dia nak menyelamatkan aku? Tapi dalam bulan Ramadan ni aku fokuskan 100% untuk ibadah. Mana pada waktu itulah aku ada masa untuk baca Quran. Pada waktu itulah aku ada masa untuk datang ke masjid. Pada waktu itulah aku ada masa untuk mutalaah, pengajian-pengajian yang barangkali ibadah yang dilakukan sebelum ini tak berapa betul. Pada waktu itulah aku nak mendekatkan diri aku kepada Allah Ta'ala. Pada waktu itulah aku nak tengok kekurangan yang dilakukan oleh aku pada 11 bulan yang lalu. Dan pada waktu itulah aku nak menyatakan kesyukuran aku kepada Allah Ta'ala. 11 bulan Allah Ta'ala beri masa kepada aku untuk mencari rezeki. Sebulan saja aku nak berhenti. Sedangkan kalau aku berhenti di bulan Ramadan, bukan berarti duit aku tak ada. Duit aku dah banyak pun. Tapi kalau aku teruskan juga, berarti ibadah aku ke mana? Dan besok kalau berlaku kematian, siapa dia nak tolong baca Quran bagi pihak aku? Siapa dia nak tolong doa bagi pihak aku? Andai kata aku disiksa oleh Allah Ta'ala, siapa dia mendengar siksaan yang dialami oleh aku? Member dia ni terdengar penjelasan daripada kawan dia ni, menangis terusak-usak pada waktu tu. Dia kata, untungnya mu. Member dia kata, untung apa yang untungnya? Aku sebulan tak kerja, untung apa dia? Dia kata, untunglah mu. Segala kebaikan dapat kamu lakukan. Andai kata kamu dimatikan, Allah Ta'ala masukkan kamu dalam syurga. Ada tu mung. Dah mu dapat 1,000 tadi, tidak untung? Ya, 1,000 untung. Tapi habis saja bulan Syawal, habis 1,000. Sebab apa? Sebab pada bulan Syawal dia mengadakan majlis apa? Open house, dekat. Menjadi kegilaan kepada masyarakat kita nak buat sangat kenduri jamuan raya ni. Seolah-olah dia merupakan satu kewajipan. Dia kata habis 30,000. Buat kenduri itu habis 30,000. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu 70 lagi. Buat ni last sekali habis. Dalam tempoh 2 bulan habis apa? Tak tinggal apa-apa. Dia kata, ruginya aku nak tunggu tahun depan, belum tentu lagi aku sempat bertemu. Tiba-tiba bulan Disember dia mati. Tuan-tuan sekalian, bulan Disember dia mati. Yang kawan dia ni yang menyangka itu adalah Ramadan yang terakhir, molek-molek hidup, bertemu pula dengan Ramadan tahun yang seterusnya. Member dia bercerita, menangis member dia. Dia kata, saya amat sedih kepada member saya ni. Dia cerita banyak sumber keuntungan dapat. Tapi apakan daya dalam bulan Ramadan itu sahaja sumber keuntungan. Tak sampai 2 bulan sumber keuntungan itu dihabiskan. Akhirat bagaimana? Tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak ceritakan bagaimana yang dihadapi oleh mereka di alam kubur. Cuma kita boleh cerita berdasarkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Apabila kita tidak membuat persiapan yang secukupnya, kita akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Dan bila berhentinya seksaan ini? Apabila ada di kalangan keluarga kita yang menghantarkan pahala. Kalau ada di kalangan keluarga kita yang menghantarkan pahala, baik keluarga kita mana nak hantar pahala? Cuba kita tengok sekarang, tuan-tuan sekalian. Kita sekarang tuan-tuan duduk dalam Masjid Zubi. Yang saya nampak depan saya semua tua-tua berlaku. Semua tua-tua. Mana ada budak-budak kecil? Mana ada budak-budak muda? Budak muda tu mana anak kita lah? Kemana mereka berada sekarang? Barangkali mereka berada di masjid yang lain. Okey, alhamdulillah lah kalau ada. Tapi saya dah buat kajian. Orang muda ni memang dia tak suka datang ke masjid. Yang suka datang masjid ni adalah orang-orang tua. Jadi kita pun naik pening juga. Orang tua datang ke masjid, sedangkan orang muda tu anak dia. Kenapa dia tak pimpin bawa bersama anak-anak dia? Apakah kita menyangka bahawa dengan amalan yang kita lakukan ini menyelamatkan kita di akhirat? Kalau selamat okeylah, bimbang takut tak selamat. Sebab apa? Sebab dia ada terpalit dengan kecuaian kita dulu. Mana ada apabila kita dimatikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala angkat tanya, tanggungjawab kita, amanah. Muhammad, berapa orang aku bagi anak penuh? 10 orang. Anakmu yang laki ada berapa?
Yang laki ada 7, perempuan ada 3. Anakmu duduk mana sekarang? Sudah. Anakmu duduk mana sekarang? Waktu kematianmu dulu, tukang mandinya orang lain. Waktu nak kapankan kamu, orang lain. Waktu mengusunkan kamu di atas keranda, orang lain. Waktu menyembahyangkan kamu, orang lain. Waktu membawa kamu ke kubur, kenderaan jenazah, bukan kenderaan kamu, orang lain. Waktu menurunkan kamu dalam kubur, orang lain. Mana anakmu? Yang kamu berbangga dengan 10 orang anakmu. Tuan-tuan sekalian, seharusnya kita mengingati bersama. Bini kita kerja dia beranak. Tok laki kerja dia buat anak. Buat anak, setahun jadi. Buat pula, jadi pula. Buat pula, jadi pula. Apabila dapat anak, kita tak pandai nak mengurus tadbir anak tadi. Anak tu barang amanah. Allah Ta'ala minta supaya kita tadbirkan pengurusan anak mengikut ketah kerja yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita. Mana mengikut acuan Quran? Ada kita membesarkan anak ikut Quran? Tak. Sebab itu kita tengok anak-anak kita ramai yang tak pandai baca Quran. Mana mungkin anak kita tak boleh baca Quran? Sebab Quran adalah basic agama. Tiba-tiba anak kita tak boleh baca Quran. Kenapa mereka tak boleh baca Quran? Kerana kegagalan ibu bapa. Ibu bapa tidak menghantar mereka ke tempat-tempat yang membolehkan mereka mendapat pendidikan. Kerana ibu bapa bersungguh-sungguh untuk memastikan anak mereka mendapat pelajaran akademik. Tak salah, nak dapat akademik tak salah. Tetapi agama mesti berada di tempat yang pertama. Perkara yang very important adalah agama. Apabila agama berada di hadapan, sudah tentu mereka tidak akan tinggalkan dunia. Tapi apabila mereka keduniaan memenuhi ruang lingkup dalam rongga kehidupan mereka, maka agama sudah tentu mereka akan pinggirkan. Agama mereka akan biarkan. Baik, kenapa orang mati sahaja yang menghargai Ramadan ini? Tuan-tuan sekalian, orang mati, dia pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada aku Ramadan walaupun sedetik. Dia nak juga Ramadan walaupun sekejap. Kenapa? Sebab dia tahu keistimewaan bulan Ramadan tu. Kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan ini dia tahu, tuan-tuan sekalian. Mana dia, cuba kita tengok sekarang, tuan-tuan dengar orang mengajar. Agak-agak berapa sen kita dapat pahala ni? Adakah sama dengan kita mendengar orang mengajar di lain-lain Ramadan? Tak sama. Sebab bulan sekarang, tuan-tuan sekalian, mula saja buat ibadah, Allah Ta'ala mula pemberian pahala dengan 10. Kata Nabi SAW, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'af laha min 10. Mana-mana kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam di dalam bulan Ramadan ini akan diganda-gandakan pahala dia mulai 10. Min 10, mulai 10 ila 700 dha'fin, hingga 700. Ya Allah Rabbi, start 10 hingga 700. Maknanya Pak Uda, dia datang mengaji kuliah Zuhur hari ini, barangkali Allah Ta'ala beri kepada dia 700 pahala. Sebelum ni dia datang juga kuliah Maghrib, Allah Ta'ala beri pahala kepada dia barangkali 1 pahala je. Sebab apa? Sebab bulan yang dia datang tu bukan Ramadan. Bulan sekarang bulan Ramadan. Jadi sebab itulah perlu kita memikir bersama kebaikan yang terdapat bulan Ramadan ini. Jangan kita menganggapkan bahawa biasa-biasa. Jangan. Suri rumah ataupun perempuan yang berada di mana-mana, mu kena fikir bersama bagaimana ruang untuk mendapatkan pahala. Walaupun kita tidak bekerja, tetapi banyak kerja-kerja sampingan dapat kita lakukan di rumah. Paling tidak kita mengemah rumah, dapat pahala. Paling tidak kita buat sesuatu yang menyeronokkan untuk laki kita, dapat pahala. Jangan lagi orang perempuan, dia akan masak, akan masuk ke dapur, menyediakan juadah berbuka, dapat pahala. Dia kena ingatlah, ini semua akan mengundang pahala yang banyak. Barulah Allah Ta'ala dapat beri pahala. Jadi kalau kita tak ingat apa-apa, beri pahala tapi nak sampai 700 tu payah.
Nak sampai 700 tu payah. Sebab apa? Sebab daripada 10 pahala sehingga 700, dia bergantung kepada mutu keikhlasan. Jadi apabila ikhlas kita itu tinggi, maka 700 setiap kebaikan yang kita lakukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, andai kata kita tahulah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan mula-mula sekali? Sekarang kita berada di Ramadan, dalam bulan Ramadan dah. Saya duduk tunggu jaga kubur hari ni hari yang kedua, tak ada seorang habuk lagi mati. Sebelum Ramadan ni lepas mati. Jadi dalam bulan Ramadan ni saya duduk tunggu kat kubur. Kan saya duduk di kubur Sungai Besi tu, kubur Kim Sungai Besi tu, di bawah kelurahan masjid saya. Saya tunggu kok ada kematian bulan Ramadan, tak mati lagi. Tuan-tuan sekalian, orang dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, syurga selalu masuk. Masuk syurga selalu. Bukan bulan Ramadan, tengok dulu maksudnya, kalau amal kebaikan dia banyak, Allah Ta'ala masuk syurga. Kalau kejahatan dia banyak, masuk neraka dulu. Bulan Ramadan istimewa, mati saja bulan Ramadan masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala dia pilih orang-orang yang tertentu saja. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, saya tanya soalan tadi, andai kata kita tahulah Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan? Nomor satu, mohon keampunan kepada Allah. Sebab apa? Jauh dah. Lagi. Kenapa Pak Uda kita kena mohon keampunan kepada Allah Ta'ala? Sebab kakak-kakakku, kita manusia tidak boleh terlepas daripada melakukan kesalahan. Sebab itulah kita menanggung dosa setiap masa dan ketika. Mohonlah keampunan pada setiap masa. Sama ada kita nak mohon dalam bahasa Melayu kita kah, ataupun dalam bahasa Arab kah, terpulang. Yang paling penting mohon keampunan. Nabi mengajar kita di dalam bulan Ramadan supaya memperbanyakkan mengungkapkan kata-kata Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang suka kepada keampunan, oleh itu kami pohon ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, ya Allah ampunlah dosa kami. Ya Allah ampunlah dosa kami. Ya Allah ampunkanlah dosa kami. Diulang. Allah banyak kali nak ulang. Apa banyak-banyak kali ni ustaz? Dah kita mengulangi kali yang pertama cukup lah. Tuan-tuan sekalian, saya kata dah tadi, kalau tadi kita bertaubat, barangkali dosa yang lepas Allah Ta'ala ampun. Dosa sekarang kita lakukan pula, maka perlukan keampunan pula. Dan kalau kita nak mengungkapkan banyak kali, apa masalahnya? Adakah kena bayar? Tak kena bayar? Lepas tu kenapa jadi masalah? Malah tu masalah. Tuan-tuan sekalian, orang yang malah segala-galanya Allah Ta'ala tak beri kejayaan kepada dia. Betul? Kita nak bini pun udah nak bini seorang lagi. Contoh, apabila siapa dah? 2 minit lagi. Haji Basri ke tu? Haji Basri kahwin dah ada lagi? Allah. Katakanlah Haji Basri nak kahwin seorang lagi. Dia mesti kena usaha, kena rajin, tak boleh malas. Kalau malas, tunggulah sampai kiamat tak dapat. Sama juga dengan kita, bila kita nak syurga, kita kena rajin. Di antara kerajinan yang perlu adalah bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Ya Allah, maafkanlah segala kesilapan aku. Ya Allah, berilah kekuatan iman kepada aku, membolehkan aku melakukan segala kebaikan. Minta apa sahaja di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan perkenankan. Ni orang kampung saya ni yang melihat live saya pada hari ini, Fatimah dan sebagainya, minta ampun dengan Allah Ta'ala dan minta apa yang dihajati. Kalau nak senang, minta Allah Ta'ala beri kesenangan. Kalau nak kaya, beri Allah Ta'ala kekayaan. Kalau nak kita menjadi manusia yang terbaik, kita minta Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang terbaik. Allah akan perkenankan dan Allah Ta'ala akan terima segala permintaan kita.
Jangan kita malas-malas. Dan kalau kita minta Allah Ta'ala tak beri lagi, kita jangan kecewa. Sebab Allah Ta'ala akan ganti dengan benda lain. Barangkali benda yang kita minta Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala tukar dengan benda lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, saya rasa sekadar itu dulu kuliah Zuhur yang dapat saya sampaikan di Masjid Az-Zubair pada petang yang mulia ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sama-samalah kita doa supaya kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurganya. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon agar diampunkan semua dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini bagi kami adalah Ramadan yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapa di kalangan kami yang sakit, berilah mereka sihat. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau menguji kami dengan apa-apa ujian pun. Ya Allah, hilangkanlah COVID-19 yang melanda dunia dan negara kami ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.